Okay, saya daripada sekarang 3 minit So 9.35 nanti saya akan tanyalah. Okay, so cuba baca dan cuba jawab untuk soalan A1. Kalau nak buat A2 pun tak ada masalah tak ada masalah. Okay, dah pukul 9.35. Okay, so kita tengok. Okay, siapa nak cuba jawab untuk soalan 3A, 1? Raise hand. Ada sesiapa nak tolong bagi jawapan untuk A1? Sesiapa nak try? Raise your hand. 1.56. Okay, lain? Ada jawapan lain? Tak ada? Okay, Pak Iman cakap ada Okay, so kita tengok. Alright, so baca soalan dia bagi dalam jadual lagi. Dia macam tadi lah, soalan dia lebih kurang je macam tadi. Beza dia just awak kena tahu siapa objek dia. So kita tengok tahun dulu sebelum kita proceed kepada soalan. So proceed kepada tahun, indeks harga pada tahun 2020 berasaskan 2018. Jadi tata tanda indeks harga dia adalah 20/18. Okay, yang ni awak kena take note. Okay, next. Kita lihat dekat sini dia bagi 4 bahan iaitu susu, lampin, pakaian dan tisu lembap. Okay, dia ada 4 objek. 1, 2, 3 dan 4. Okay, next kita lihat
perbelanjaan bulanan untuk susu tepung. Okay, so dia ceritakan pasal susu. So awak kena tengok pada nombor 1 sahaja. Fokuskan. Okay, fokus. Okay. Kemudian, sekejap indeks harga diberi adalah 135. Jadi, dekat sini dia ada bagi harga pada tahun 2020. So, kita gunakan rumus 1 ataupun rumus indeks harga. Okay, kita gunakan rumus 1. So, jawapan dia, cara jawab dia adalah 2020 per dengan 2018. Okay, iaitu indeks harga lah. I20 per 18. So, harga pada 2020 adalah 210. So, awak akan bahagikan dengan harga pada 2018. So, harga pada 2018 ni tidak diberi. Jadi, awak letakkan X. Okay. Kemudian, darabkan dengan 100. Kemudian, kita akan cari jawapan dia. Kita akan dapatkan dia dengan 135. Sebab, dia dah bagi dah indeks harga bagi susu tepung. So, awak kena letakkan sama dengan 135. Dekat sini, cerita dia adalah rumus indeks harga ya. Sebab dia cerita pasal satu objek sahaja iaitu susu tepung. So, kena kaitkan dengan fokus ni sahaja. Okay, so cari nilai X dan awak akan dapat nilai dia lah. So, X sama dengan kalkulator okay ni. So, X sama dengan 210 darabkan dengan 100, kemudian bahagikan dengan 135. So, kita akan dapat dalam 155.56. So, RM 155.56. Sebab apa? Sebab dia cerita pasal harga dia cerita pasal harga iaitu P18. So jawapan dia adalah RM 155.56. Okey, duit sen ni awak kena ambil dalam 2 digit sahaja. Walaupun nombor dia nombor pelik, okey, tak pernah wujud pun 6 sen dekat dalam Malaysia, tapi tulis sahaja. Okey, sebab ini adalah harga dia. Okay. So, kena ingat. Apabila dia cerita pasal harga, gunakan rumus indeks harga dan awak kena kenal pasti. Adakah dia satu objek ataupun ke semua objek. Kalau satu objek, maksudnya awak kena gunakan satu jenis sahaja indeks harga. Kalau dia gunakan 4 objek sekaligus ataupun semua bahan, awak kena kaitkan dengan indeks perubahan. Okay. Alright. Okay. Nombor 2, saya rasa awak masih keliru. Okay. So, nombor 2 ni saya terbagi jawapan lah. Okay, nombor 2 ni, kalau kita lihat, kita gunakan jadual yang sama macam tadi, iaitu I20 per 18. Okay, tapi awak kena lihat, satu persatu soalan ni sebab soalan ni sangatlah tersorok ataupun soalan ni sangatlah, apa orang kata, terlalu ke dalam ataupun menyorok lah, soalan yang sangat-sangat menyorok. Okey, apa yang menyorok? Okey, kata kunci dia yang menyorok. So kat sini dia bagi indeks harga bagi apa? So kita nak fokus kat siapa? Okey, kita nak fokus kat siapa? Kita lihat. Okey, kat sini ada objek Ada objek dia, indeks harga bagi pakaian bayi. So pakaian bayi adalah nombor 3. So kita fokuskan pada nombor 3. Okey, fokuskan. So kat sini indeks harga bagi pakaian bayi pada tahun 2020 berasaskan 2016. Okey, dia suruh awak cari Dia suruh awak cari indeks harga pada tahun 2020 berasaskan 2016 bagi pakaian bayi. So yang ni awak tak tahu. Tapi kat sini kita dapat satu nilai indeks harga pada tahun 2020 berasaskan 2018. Awak tulis kat sini I20 per 18 adalah 120. Okey, sebab ni daripada table. Okey, 2020 dengan 2018. So dia dah bagi dekat dalam jadual. Just tarik balik sahaja. Kemudian kita lihat pula pada yang ayat dia sikit, jika indeks harga sepadan pada tahun 2018 berasaskan 2016, so kita ada lagi satu nilai indeks harga bagi tahun 2018 berasaskan 2016 ialah 130. Okey.
Tak lain tak bukan kita akan gunakan kaedah jadual sebab bagi saya itu mudah untuk awak lah. Okay. So kaedah jadual ni kita tulis 3 tahun lah. Kita mulakan dengan tahun 2016. Okay, tahun 2016, 2018 dan 2020. Okay, kemudian kita ada lagi satu lagi bentuk menegak. Okay, dan seperti biasa mestilah 100 pada asalan. Okay, 16 dengan 16, 18 dengan 18, 20 dengan 20, masing-masing adalah 100. Okay, bila kita nak cari pula, nak isi pula maklumat, okay, kita baca atas dulu baru bawah. So, kita baca dulu atas 2020, so kat sini 2020. Kemudian kita baca bawah dia adalah 2018. So, 2020, 2018 berada di kawasan sini 120 kat sini. Okay, kemudian kita lihat 18 berasaskan 16, maksudnya 2018 dengan 2016, so perjumpaan dia dekat sini. Okay, dan akhir sekali kawasan kosong ni kita gelarkan dia sebagai X. Dan awak boleh keluarkan untuk cari nilai X. Okay, kemudian pindahkan 120 menjadi darab, so dia akan jadi 130 per 100 darab 120 sama dengan X. Jadi X awak adalah jawapan. Okay, so kita kira gunakan kalkulator 130 per dengan 100 darab dengan 120. Okay, jawapan dia adalah 156. Okay, so awak kena salin. Okay, bagi saya ini adalah cara untuk awak jawab. So bila awak nak jawab, jangan terburu-buru, pastikan awak cek balik betul ke ejaan awak ataupun betul ke awak punya digit nombor tu ada tersalah ke atau tersilap. Alright? Okay, so kita akan sambung sikit. Soalan yang seterusnya, okay, soalan B. Okay, okay. Soalan B je lah kan, tinggal. Alright. So, ini adalah soalan B. Okay. So, bila awak lihat kat sini, kita baca dulu soalan. Diberi indeks gubahan bagi jumlah perbelanjaan pada tahun 2020 berasaskan 2018 ialah 119.5. Jadi, maklumat yang kita dapat dari dalam soalan ni adalah indeks gubahan sahaja. Okay, so awak tulis siap-siap I yang ada topi sebab indeks gubahan. Okay. Kemudian, dekat sini dia bagi tahun 2020 based on 2018. Maksudnya tahun 2020 berasaskan 2018. Awak tuliskan 20 per 18. Sama dengan 119.5. Ini adalah maklumat yang dia bagi. Okay, so based on jadual yang sama lah sebab jadual ni cerita pasal tahun 2020 berasaskan 2018. So tahun 2018 tu adalah asalan. Okay. Yang pertama, soalan dia tanya hitung nilai P dan nilai Y. Amboi, banyak pula diminta kan? Okay. Macam soalan tadi, yang first tadi, yang sesi 1 tadi, kita kena cari nilai tu pemberat lah. Okay, kita kena cari nilai pemberat. Tapi, pemberat ni cara dia sama je macam tadi, cuma sekarang ni dia ada huruf Y sahaja. Macam mana nak cari Y? Okay. Sekarang ni, cuba baca kat sini. Okay. Perbelanjaan dekat sini, dia bagi dalam bentuk peratus. Okay, dalam peratus ada berapa peratus? Tuliskan kat ruang komen. Okay, peratus ada dalam 100. Jadi, maksudnya dalam pemberat ni, keseluruhan mestilah
cecah 100 ataupun bila kita totalkan semua, bila kita campurkan semua pemberat ni, dia akan jadi 100. Okay. So awak campurkan semua tu, awak akan dapatkan 100. Okay, kita lihat satu-satu. Okay, 50 campur 25 campur P tolak 5 adalah 100. So kita akan campurkan semua. Kita tulis satu-satu 50 campur 25. Okay, kemudian campur dengan campur dengan P tolak 5. So dia ada 4 objek Objek pertama, objek kedua, objek ketiga dan objek keempat. Okay. Apabila keempat-empat pemberat ni dicampurkan, dia akan dapat 100 sebab dalam peratus ada 100%. Okey, ni awak kena faham. Okey, sekarang kita nak cari nilai P, kita kena cari berdasarkan pemberat ni sahaja. Kita kena cari berdasarkan pemberat ni sahaja. Sekarang P campur P adalah 2P. Okey, P campur P adalah 2P bukan P kuasa 2. Siapa yang buat P kuasa 2 tu awak kena check balik macam mana awak buat. Okey, so dia adalah campur, kena campur sahaja. Okey. So kita lihat yang lain kena kira seperti biasalah 50 campur 25 tolak dengan 5. Sebab P dah settle lah, dah cerita pasal P ni dah settle lah, tak payah nak cerita lagi dah. So kita cerita pasal nombor pula. Okey, nombor adalah 50 campur dengan 25 tolak dengan 5. So awak dapat 70 Okey, so awak dapat 70. Okey, kemudian kita cari nilai P seperti biasa dengan menggunakan kaedah kemahiran algebra. Okay, so awak pindahkan 70 tu menjadi tolak untuk awak cari nilai P. Okay, so 2P adalah 30 dan P adalah 15 sebab 30 bahagi 2 ya. So bagi saya, kalau awak buat macam ni, awak akan dapat 1 markah sebab kita dapat nilai P. Okay, sebab kita ada lagi satu nilai yang awak nak kena cari. Apabila dua-dua betul, awak akan dapat lagi 1 bonus markah. Okay. So ini adalah jawapan untuk 1 yang pertama. Okey, sambung sikit. Yang kedua, soalan yang sama juga, kita nak cari nilai Y. So menggunakan indeks gubahan, menggunakan indeks gubahan, kita kena tanya balik. Kita kena tanya balik soalan tu macam mana dia dapat indeks gubahan 119.5. So dia menggunakan rumus indeks gubahan, kita kena siasat. Kita kena siasat. Awak buat macam biasalah. Awak buat macam biasa. 135 darabkan dengan 50, kemudian tambah dengan Y darab dengan 25 dan seterusnya. So awak buat benda yang sama, awak buat kat sini. 135 darab dengan 50 tambah dengan Y darab dengan 25. Y darab dengan 25. Kemudian kita akan tambah lagi dengan yang seterusnya lah. 120 darab dengan P. 120 darab dengan P. P ni awak dah tahu dah. P tu awak dah tahu dah 15. So awak terus ditukar dengan 15. Sini saya guna warna biru lah, kasih awak nampak. Ni 50, ni 25, ni 15. Tambah lagi satu. Dibagi 70 70 dengan P tolak 5. 70 darab dengan P tolak 5. P adalah 15. 15 tolak 5 dapat 10. Ini takkan awak tak boleh tekan kalkulator kan? Senang je. So akan bahagi, bahagi dengan jumlah pemberat.
Okay, jumlah pemberat dia adalah 50 campur 25 campur 15 campur 10. Dan hasilnya akan dapat seperti dalam siasatan iaitu 119.5. Okay, ini adalah siasatan kita. Okay, dan awak kira je macam biasa gunakan kalkulator. Okay, ini adalah maksudnya awak kira guna kalkulator ya. Jadi apa yang saya letak kat sini 25 darab Y dapat 25Y. Selebihnya awak boleh kira sendiri. Okay, awak boleh totalkan yang lain. Okay, yang bawah ni automatik 100% lah sebab tu kita pergi dengan 100. Okay, kemudian awak nak cari nilai Y, awak kena pindahkan bahagi jadi darab. Okay, awak pindahkan jadi darab. So, 119.5 darab dengan 100 akan dapat 11950. Okay. 11950. Okay, kemudian awak cari nilai Y lah. Okay, tolakkan dengan 9250 sebab pindahkan positif jadi negatif. Okay, so ini adalah cara awak buat jawapan. So dia sebenarnya tak adalah susah mana pun, cuma awak kena faham konsep dia. Dia kalau bagi nilai P dan dia ada bagi tahu clue dia ada bagi tahu clue pemberat dia adalah peratus. So awak kena fikir balik, peratus tu ada berapa total dia. Kalau dia kata P tu adalah pemberat tu adalah dalam bentuk darjah, okey, dalam bentuk sudut dalam bentuk sudut. So awak kena faham balik sudut ada 360 darjah. So benda yang sama awak kena aplikasikan. Awak kena cari pemberat dulu. Lepas tu baru awak boleh cari dia punya nilai indeks dia kalau dia bagi dalam bentuk huruf lah. Okay, awak salin dulu. Soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua dia tanya awak ada perbelanjaan bulanan untuk lampin bayi. Okey, lampin bayi. Okey, ni. Dia ada cakap perbelanjaan untuk lampin bayi. Tak semestinya dia tanya pada keseluruhan bahan bayi bukan. Bukan perbelanjaan keseluruhan. No. Tapi dia cakap pasal lampin bayi. So, dia cerita pasal perbelanjaan. Okay, bila dia cerita pasal perbelanjaan, jadi awak kena kaitkan dengan harga. Okay, harga. So, perbelanjaan pada untuk lampin bayi ni awak fokuskan. Okay, so kita tukar kita punya titik fokus dia tu. Okay, ni fokus. Ni saya tulis 108. Ya, ni fokus 108. So, dekat sini dia bagi harga pada tahun 2018 ialah RM130. Jadi awak kena cari tahun 2020 punya harga. Jadi kita gunakan indeks harga lah.
tak perlu kaitkan dengan indeks gubahan sebab dia hanya satu objek sahaja. Okay, so awak kena letak I20/18 untuk lampin bayi Okay. So untuk lampin bayi adalah jawapan dia 108 iaitu indeks harga dia. So bila kita dah tahu jawapan dia 108, sebab apa? Sebab Y dia adalah indeks harga kan? Okay, Y dia tadi indeks harga dalam kotak ni, Y. Ni indeks harga dia. So itu adalah jawapan dia dan awak kena siasat balik macam mana nak tahu harga dia. Okay, harga pada tahun 2020 awak tak tahu, awak letak X. Okay, sebab awak tak tahu harga 2020. Harga pada 2018 tu RM130. Okay, 2018 tu RM130. Awak tulis kat sini, RM130. Okay, darabkan dengan 100 sebab ni wajib. Kemudian kita akan letakkan sama dengan 108. Dan awak akan cari nilai X. Okay, X adalah bahagi pindah jadi darab. Macam tadilah saya ajar bahagi pindah jadi darab. So dia jadi 100x sebab 100 darab x. 100x sama dengan 108 kali 130. Berapa Sekejap saya kira. 108 kali 130 dapat 14040. Okey. Dan awak cari nilai x dengan bahagikan dengan 100. Awak dapat RM 140.4. Okay, selesai untuk nombor indeks. Okay, so awak salin, pendek je. Ni bagi yang tak nampak tadilah. Okay. So saya rasa tu je kot. Okay, so ada sedikit yang saya nak tambah berkaitan dengan soalan tadi sebab ada ramai yang tanya saya berkenaan dengan soalan yang kedua soalan yang kedua ni. Okay, so saya copy dan paste. Saya tulis kat sini Saya nak terangkan kat awak sikit. Sebab awak ramai keliru Okay. Ni soalan kuis tadi diberi indeks gubahan. Okay, indeks gubahan bagi penghasilan kek pada tahun 2014 berasaskan tahun 2010. Okay, so kita ada 14/10. Okay, so dia bagi indeks gubahan adalah 112. Ni yang soalan kuis tadi kehadiran tadi tu. Okay, sekarang ni kos penghasilan sebiji kek meningkat sebanyak 10%. So maksudnya 10% ni dia akan tambah. Okay, dia akan tambah dari tahun 2014 ke 2016. So kita ada tahun 2014, 2016. Tapi kena ingat, indeks gubahan yang diberi ni 14 based on 2010. Okay, based on 2010. Maksudnya tahun 2010 ni adalah tahun asalan. Okay, tahun asalan. Dan sekarang soalan tanya awak, cari indeks gubahan. Okay, cari indeks gubahan bagi sebiji kek tahun 2016 berasaskan 2010. Jadi awak kena cari dekat sinilah indeks gubahan pada tahun 2016. Apabila kita tengok dekat sini dia bagi tahu peningkatan 10% dari tahun 2014. So maksudnya start dekat sinilah. Bukannya start dekat asalan. Okay, bukan start dekat asalan, salah. Bukan dekat asalan tapi dekat 2014 iaitu 112. Okay, so kita start dekat sini.
Okay. Apabila kita start dengan 2014, kita nak go kepada 2016 sebanyak 10%. So, kita faham 10% tu adalah 110 per 100. Okay. Tapi kita kena darabkan daripada permulaan kita. Mana kita mula tadi? Kita mulakan dekat 2014. Okay, kita mulakan dekat 2014. Tapi 2014 ni bukan asalan sebab 2010 ni dah ada asalan. Tu awak kena hati-hati Kena buat gambaran macam ni baru nampak. Okay, so bila awak tengok start dengan 2014, awak darab lah dengan 112. Okay, darab dengan 112 dan hasilnya awak akan dapat jawapan. Okay, 123.2. Saya saja letak 122 kat bawah tu sebab nak kelirukan awak betul ke awak buat. Sama ada awak buat 112 tambah 10 ke. Takutlah kan awak faham macam tu sebab kita tak boleh tambah 10%. Maksudnya daripada 112 tadi, kita tak boleh tambah dengan 10. Salah. Sebab 112 ni bukan asalan. Okay, bukan asalan. Ya, 112 bukan asalan. Asalan hanyalah 2010. Apabila asalan pada 2010, yes, kita boleh tambah berapa banyak peratus yang kita nak. Contohnya kalau saya cakap, saya tukar sikit sebiji kek meningkat sebanyak 10% dari tahun 2010. Macam ni. Dari tahun 2010. Bila dia cakap dari tahun 2010 maksudnya kita start from 2010 lah. Okay. Ni contoh. Start sampai end. Yang tu barulah kita boleh cakap 100 campur 10. Sebab dia betul-betul mula dekat asalan. Dia boleh campur terus lah. Dia dapat 110. Tapi yang ni, kesnya walaupun kita start dekat 2014, tapi kita tak boleh 112 campur dengan 10 tak boleh. Salah. Sebab kita kena buat macam ni. 110 per 100 darabkan dengan yang kita mula tu. Dekat checkpoint. Okay. So itu penerangan saya lah. So jangan keliru lagi berkenaan dengan soalan peningkatan peratusan sebab bagi saya soalan ni sangatlah famous sampai awak rasa sakit hati nak jawab. Okay. Tapi tak apa, jangan risau. Kita ada lagi 6 soalan yang saya akan bincangkan tajuk nombor indeks dalam masa 3 minggu. Okay. 6 soalan lagi, kita ada buat benda yang sama, sampai awak pro sampai awak pro. So stay tune pastikan awak hadir. Alright, so jangan lupa untuk ambil kehadiran sesi kedua. Sekejap saya bagi link. Okay, link saya akan pastekan dekat dalam ni lah. Admit. Ingat awak kena conteng tau, awak tak boleh jawab soalan ni terus tau. Awak kena conteng sikit bagi awak nampak gambaran tu. Okay. Right. Nanti saya buka tapak dekat Google Classroom. Okay, saya akan buka tapak dekat Google Classroom untuk awak hantar apa yang awak salin hari ni untuk apa yang awak salin hari ni. Untuk soalan nombor 2 dengan soalan 3. Ataupun senang cerita, tapak untuk modul set 1. Tapak untuk modul set 1. Apa yang awak salin hari ni awak kena hantar. Nanti saya akan buka tapak, saya akan bagi tahu lagi lah dalam grup. Okay, so teruskanlah ambil kehadiran ni dan saya harap awak faham daripada apa yang awak belajar hari ni. Okay, saya akan tamatkan kelas malam ni. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.